Hai rakan-rakan sekalian, salam sejahtera. Tajuk perbincangan untuk hari ini ialah kolesterol. Setiap tahun, semua staf kesihatan disarankan untuk menjalani pemeriksaan kesihatan bagi tujuan pemantauan status kesihatan masing-masing. Salah satu ujian darah yang dijalankan adalah lipid profil yang termasuk triglyceride, HDL, LDL, dan non-HDL. Apakah maksudnya, dan apakah indikasi bacaannya? Sebelum kita bincang tentang bacaan ujian-ujian tersebut, marilah kita memahami, apakah itu kolesterol. Kolesterol adalah sejenis lemak yang diperlukan oleh tubuh kita untuk berfungsi dengan baik. Ia adalah salah satu komponen yang penting dalam membran sel badan kita. Selain itu, kolesterol juga memainkan peranan penting dalam menghasilkan steroid hormon, vitamin D, dan bile yang membantu dalam proses penghadaman lemak dalam usus. Kolesterol juga ditemui dalam edaran darah manusia. Dua sumber utama kolesterol dalam darah diperoleh daripada pemakanan dan pengeluaran hati. Kolesterol pemakanan datang daripada daging, ayam, ikan, dan produk tenusu. Selepas makan, kolesterol diserap oleh usus ke dalam peredaran darah dan diselaputi oleh protein. Kolesterol bersalut protein ini dipanggil chylomicron. Hati mampu menyingkirkan kolesterol daripada peredaran darah dan juga menghasilkan kolesterol serta merembeskan kolesterol ke dalam peredaran darah. Selepas makan, hati mengeluarkan chylomicron daripada peredaran darah. Di antara waktu makan, hati menghasilkan dan merembeskan kolesterol kembali ke dalam peredaran darah. Kolesterol tidak larut dalam air, maka ia tidak boleh larut dalam darah, kecuali jika ia bergabung dengan protein khas yang dipanggil lipoprotein. Kolesterol yang dirembeskan oleh hati ke dalam darah, boleh bergabung dengan lipoprotein ketumpatan amat rendah VLDL, atau lipoprotein ketumpatan tinggi HDL. Kolesterol LDL yang terhasil daripada metabolisme kolesterol VLDL dalam aliran darah, dikenali sebagai kolesterol jahat, manakala kolesterol HDL dikenali sebagai kolesterol baik. Walaupun kolesterol LDL kadang-kadang digambarkan sebagai kolesterol buruk, kita sebenarnya memerlukan jumlah tertentu dalam badan kita. Walau bagaimanapun, terlalu banyak kolesterol LDL boleh menyebabkan masalah. Apabila tahap kolesterol LDL seseorang terlalu tinggi, lemak dalam darah kita boleh mula meletakkan kawasan lemak kecil yang dikenali sebagai plak, yang menyempitkan saluran darah dan menyekat penghantaran oksigen penting di seluruh badan. Kolesterol HDL dikenali sebagai kolesterol baik. Kolesterol HDL menghilangkan kolesterol LDL yang berlebihan dari aliran darah dan mengembalikannya ke hati, di mana ia dibuang keluar dari badan. Menggambarkan kolesterol sebagai baik dan buruk adalah sedikit terlalu mudah. Kita memerlukan sedikit kedua-duanya, tetapi penting untuk mendapatkan nisbah yang betul. Tahap kolesterol apa yang dianggap tinggi? Tahap kolesterol ditentukan dengan mengambil ujian darah, yang dipanggil profil lipid, yang mengukur tahap pelbagai jenis lemak dalam darah. Ujian darah untuk kolesterol mengukur jumlah kolesterol HDL dan LDL serta jumlah kolesterol keseluruhan. Kementerian Kesihatan telah menentukan bahawa jumlah paras kolesterol yang diingini adalah kurang daripada 5.2 mmol seliter. Apakah risiko kolesterol tinggi? Oleh kerana deposit kolesterol dalam saluran darah membina dari masa ke masa, arteri mungkin sempit dan membawa kepada penyakit yang berkaitan dengan sistem kardiovaskular. Penyempitan arteri kita ini kerana deposit lemak dikenali sebagai aterosklerosis. Arteri adalah saluran darah yang mengambil darah beroksigen dari jantung ke seluruh badan, dan memainkan peranan penting dalam memastikan semua bahagian badan kita mendapat oksigen dan nutrien yang mereka perlukan untuk berfungsi secara normal. Sekiranya arteri menjadi sempit atau disekat, bahagian tubuh kita yang menerima oksigen dan nutrien dari kapal itu juga boleh rosak. Penyakit jantung iskemia, penyakit jantung yang disebabkan oleh aliran oksigen dan nutrien yang berkurangan ke otot jantung, terutamanya berkait rapat dengan kolesterol tinggi.
Deposit kolesterol membina dari masa ke masa, dan plak boleh stabil untuk masa yang lama sebelum menyebabkan masalah. Walau bagaimanapun, disebabkan oleh sifat berlemak deposit, kepingan kecil kadang-kadang boleh ricih, mencetuskan proses pembekuan semula jadi badan. Ini boleh mewujudkan tersumbat segera yang mengancam nyawa di arteri dan menyebabkan peristiwa iskemia seperti serangan jantung atau strok, menyebabkan kerosakan kekal di kawasan yang terjejas. Apa yang menyebabkan kolesterol tinggi? Antara punca utama kolesterol tinggi adalah umur, jantina, LDL yang tinggi dan tahap HDL yang rendah cenderung lebih biasa pada lelaki daripada wanita, tetapi perbezaannya berkurang selepas menopause. Sejarah keluarga kolesterol tinggi. Sesetengah orang mempunyai kecenderungan genetik kepada kolesterol tinggi. Ia berjalan dalam keluarga. Keadaan ini dikenali sebagai hyperkolesterolemia keluarga, dan lebih suka untuk diuruskan kerana ia berlaku walaupun pada orang yang mempunyai gaya hidup yang sihat. Jika anda atau seseorang dalam keluarga anda didiagnosis dengan hiperkolesterolemia keluarga, maklumkan kepada orang yang anda sayangi supaya mereka sedar akan risiko mereka dan dapat mendapatkan rawatan awal dan mencegah perkembangan penyakit serius dan komplikasi yang berpotensi. Diet tinggi lemak, obesiti, merokok, penyakit sedia ada. Diabetes jenis 2 menurunkan kolesterol HDL kami dan meningkatkan kolesterol LDL. Xanthelasma, keadaan yang disebabkan oleh pembentukan deposit kolesterol di bawah kulit di sekeliling kelopak mata, juga sering dikaitkan dengan kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi juga boleh diburburkan lagi oleh penyakit hati atau buah pinggang. Ubat. Sesetengah ubat-ubatan, seperti kontraseptif oral, boleh meningkatkan kolesterol. Jadi orang-orang pada rejim ubat tertentu dinasihatkan untuk memeriksa tahap kolesterol mereka dengan kerap. Bagaimana untuk mengurangkan kolesterol tinggi? Berhenti merokok dan tabiat minuman alkohol. Ambil pemakanan yang sihat. Faktor kolesterol tinggi disebabkan genetik keluarga mungkin berada di luar kawalan anda. Namun, apa yang masuk ke dalam perut anda sudah tentu boleh dikawal. Anda boleh mengurangkan makanan yang tinggi lemak haiwan seperti daging merah, lembu dan kambing, susu lemak penuh, organ dalaman, hati, limpa, paru-paru, kuning telur serta produk berasaskannya, kek biskut, mentega, keju dan minyak kelapa sawit. Selain mengurangkan makanan di atas, anda perlu lebihkan makanan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran, bijirin oat, tauhu, kekacang tanpa garam, pistachio, badam, walnut dan gajus. Senaman dan aktiviti fizikal. Kurangkan berat badan. Kolesterol tinggi tidak semestinya berlaku bersama berat badan berlebihan. Ada juga mereka yang mempunyai berat badan normal tetapi mengandungi kadar kolesterol yang tinggi. Jika berat badan anda berlebihan, menurunkannya adalah langkah yang bijak dan penting. Lemak di dalam badan adalah satu komponen yang aktif secara metabolik, iaitu ia boleh mengganggu proses metabolisme seperti mengurangkan kesan insulin ke atas sel dan merembeskan faktor-faktor yang meningkatkan risiko kepada penyakit kardiovaskular. Langkah terakhir jika anda tidak mampu mengawal atau menurunkan kadar kolesterol adalah sebaiknya berjumpa dengan doktor. Ubat kolesterol tinggi. Anda mungkin dinasihatkan doktor untuk menerima rawatan perubatan jika gagal menurunkan tahap kolesterol bawah usaha sendiri. Terdapat beberapa ubat-ubatan yang direka untuk menurunkan paras kolesterol seperti statins. Ubat kategori statins yang ketara adalah simvastatin dan atorvastatin. Ezetimibe, cholestyramine. Rawatan perubatan lain untuk tahap kolesterol darah tinggi termasuk ubat suntikan yang lebih baru dan juga prosedur yang dipanggil LDL apheresis yang serupa dengan dialisis. Dalam LDL apheresis, darah diluluskan melalui mesin, kolesterol ditapis dan darah dikembalikan ke badan. Berdasarkan tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHMS pada tahun 2019, masalah kolesterol darah tinggi dalam kalangan orang dewasa di Malaysia ialah seramai 38.1% bersamaan dengan 38 bagi setiap 100 orang.
Ia menyumbang kepada peningkatan jumlah orang yang mati setiap hari akibat penyakit kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular, termasuk penyakit jantung dan strok, adalah penyebab utama kematian di seluruh dunia. Gaya hidup yang sihat adalah langkah terbaik dalam menjalani kehidupan bebas penyakit. Apabila badan dalam keadaan sihat, fizikal dan minda juga berfungsi lebih baik. Selain itu, keadaan fizikal yang sihat tentunya akan menambah keyakinan diri. Benar ajal di tangan Tuhan. Tetapi Tuhan juga memerintahkan agar kita hidup dalam keadaan yang sihat. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menuju ke arah masyarakat yang lebih sihat dan sejahtera.